Kemana ku cari ganti, kemana ku cari dia, umpama menantikan kepompong jadi ramah-ramah. To me, Aiman nyanyi okay. Lagu-lagu Aiman semua popular. Tapi satu benda, Aiman tak ada aura. Dia cakap masa tu, kenapalah Aiman tak dipandang. Kenapa Aiman dah banyak karya yang dia keluar, kenapa Aiman tak pernah diterima ataupun dipandang oleh masyarakat lah. Itu antara komen yang saya rasa dia trigger saya lah. Okay. So benda tu juga yang buatkan saya rasa nak stop on 2019. Dia bukan frust bang. Dia macam apa lagi yang perlu saya buat untuk people tahu that saya menulis lagu. It's not about popularity tau bang. Dia bukan pasal yes, dia bukan pasal Aiman nak pergi ke depan, nak pergi saya penyanyi lah. No, it's not like that. It's like satu karya tu people know that okay, ni Aiman yang tulis. So appreciation lah. Di usia macam saya cakap lah, bila dah 30 plus ni bang, penghargaan tu lebih kepada appreciate orang tentang lagu-lagu kita. Saya jenis introvert dah, senang cerita kan. Saya tak kurang, kalau orang yang kenal rapat dengan saya, I'm okay with that. Kalau orang baru, I macam slow. Macam Abang Budi saya dah kenal 14 tahun yang lalu. So untuk berjumpa kali ketiga, keempat, it's like okay, I know you lah, maksudnya macam tu. Tapi untuk orang baru, saya masih ada perasaan yang malu tu. Kena ambil masa yang lama lah. Yes, untuk macam tu. Tapi untuk perform I'm okay. Tak ada masalah. Tapi just macam tu, touch and go. Macam orang bila dah orang kadang-kadang dia benda ni kalau orang pandang positif, dia akan kata wah, aku macam bangga lah kan. Aku sebagai komposer aku akan semanja bangga orang anggap macam lagu ni. Tapi mungkin kalau dari segi negatif mungkin orang ada yang sentap apa semua kan. Okay, jika tanya saya tentang Melly Goslow, dia antara reference ataupun idol saya dalam muzik. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel. Hari ini kita bertuah sekali lah kerana dapat bertemu mata dengan Aiman Sidek. Walaupun pasangan duet dia iaitu adik dia sendiri, Alin Sidek tak dapat datang. Betul. Tapi kita betul-betul kita mengalu-alukan lah Aiman Sidek sebab lama tak jumpa dia. Betul, sangat lama bang. Dia sekali-sekala je keluar dengan single. Tapi sekali-sekala itulah yang meletup. Alhamdulillah. Okey, sebelum Cinta Sejati okey. Adalah cinta sebelum tu, ada cinta awal. Cinta terakhir. Cinta terakhir itu tak dapat promote lah sebab tu kena pandemik Ya, betul. 2020 kita tulis macam tu lah. 2020, so masa mana dalam pandemik dah. Cumanya belum start lockdown, full lockdown kan. Okay, so macam tu lah, tak dapat buat promo apa-apa, and kita just alhamdulillah views pun okey. Tapi orang kata Cinta Sejati ni betul-betul menaikkan nama Aiman Sidek di pesada muzik tanah air kita. Alhamdulillah. Sangka tak lagu ni akan trending dekat semua social media ni, terutamanya YouTube? Kalau tanya saya personally, kita orang tak jangka. Saya, label saya sendiri For You Entertainment, kita tak jangka jadi macam ni, tak sangka. Lagi-lagi Alin lah. Alin lagi tanya dia berapa target, 5,000 views. Dia target dia sendiri berapa views untuk lagu ni, 5,000 views. And alhamdulillah kita dapat 1 juta sebulan, insyaAllah. Alhamdulillah. So lagu Cinta Sejati juga merupakan penampilan sulung lah untuk Alin. Betul, Alin. So dia tak dapat datang Dia tak dapat datang sebab dia tengah sarat sekarang ni. Yalah. Dia tengah sarat, mengandung dah 8 bulan. Memang tak boleh drive jauh dah lah. Sebab saya stay Terengganu. Saya masih stay Terengganu. Kalau baca dekat komen-komen dekat YouTube tu, orang kata ramai jugalah yang memuji suara Alin ni. Mungkin akan ada lagi lah lagu-lagu selepas ni daripada karya Aiman Sidek untuk Alin. InsyaAllah sekarang ni kita planning, kita dah ada a few songs yang akan release. Cuma kita kena tunggu dia melahirkan anak dulu, kita kena tunggu dia habis pantang dulu, and then kita akan fikir apa yang terbaik, insyaAllah. Aiman Sidek dia 6 orang adik-beradik. Betul. So 6 boleh menyanyi ke macam mana? Setakat ni yang menyanyi 4 orang. 4 orang. Termasuk Alin 4 orang. Sebab adik saya sendiri ada band. Cumanya yang 2 orang lagi tu, adik perempuan seorang dengan bongsu saya tu, dia tak pernah nyanyi depan orang lah. So saya tak tahu sangat. Dia orang tak pernah menyanyi lah, senang cerita. Mungkin boleh nyanyi juga. Mungkin. Tapi tak tunjuk. Tak tunjuk. Rahsia mungkin. Aiman dia maintain Macam mana nak maintain ni? Dia dah kahwin, anak berapa? Anak 2. Anak dah 2? Ya, betul. Anak dah 2, maintain tu,
Lalu jogging ke apa? Tak ada. Tapi masih main bola, masih main futsal semua. Masih jadi jambu. Muka dia ada jambu-jambu lagi lah. Walaupun dah orang kata daddy. Dah 30 lebih bang. Sebab saya start awal kan 19. Ya betul. Saya start 2009. Saya kenal abang pun memang 2009. So dah 14 tahun. tahun. Lagu pertama awak apa ni? Dusta Berkalang. Macam mana? Kanan kiri berkalang. Itu AJL kan tahun 2009. Pantas cari lindungan Nusa rebah hati. Lagu tu masa zaman etnik kreatif ada lagi. Last etnik kreatif. Dia ada vibe Yasin sikit. Betul. Lagu Hafiz dengan lirik Abang Petri. Ingat dia berjaya ke final ke? Ya, AJL masa tu. AJL? Tahun 2009. Tu last rasanya etnik kreatif. Ya. Tahun last untuk etnik kreatif. Lepas tu tak ada dah. Kemudian lagu apa lagi? Lepas Dusta Berkalang saya rilis Cinta Terakhir. Cinta Terakhir yang 2020 tu lah. Tak. Cinta Terakhir yang pertama 2009. Ni Cinta Terakhir. Cinta Sejati. Cinta Terakhir. Lepas tu kita rilis 2020 Cinta Terakhir new version. Lagu yang sama. Lagu yang sama tapi arrangement yang baru. Yang the first one is was tahun 2009. Cinta Terakhir. Lagu tu dapat around 10 million views saya. 10 million views. And then kita terpaksa buang lah. After kita buat yang baru, diorang kena turn down yang lama punya. Tapi Alhamdulillah start lagu tu, dan saya dah start kahwin. Saya kahwin awal 2023 saya kahwin. Lepas tu fokus on business. And then saya start balik dengan Bunga Dia. Bunga Dia untuk OST Hati Perempuan. Nyanyi sikit yang mula-mula tadi, Cinta Terakhir. Cinta Terakhir tu macam mana? Mungkin kan terputus di tengah jalan, mungkin kan terlerai tanpa ikatan. Mungkin ini mengembalikan semula lah kepada yang mana mungkin ada generasi yang baru ni, mungkin dia tak tahu, mungkin zaman-zaman dia mungkin zaman-zaman sekolah tadika, sekolah rendah bayi lagi. Tiba-tiba keluar kan 2 tahun kita betapa sebab pandemik ni. Tiba-tiba keluar lagu Cinta Sejati. Dekat YouTube memang dah 1 juta 101.1 juta dah boleh tengok tadi. Betul. Lepas tu TikTok pun ramai yang buat trend. Alhamdulillah. Terutamanya yang pasangan-pasangan bercinta tu semua dah letak video-video kan. Betul. Dan lepas ni mungkin lagu ini akan dilagukan lah dekat majlis perkahwinan kan? InsyaAllah. Sebenarnya lagu ni Cinta Sejati ni senang cerita is a project ad hoc. Ad hoc maksudnya? Kita sebenarnya tak ada perancangan untuk buat lagu tu pun. Cuma ada satu telefilm datang and then minta lagu and then kita buat. Cari penyanyi perempuan tak ada. Dia orang nak bagi masa seminggu untuk siapkan semua benda. Itu period time bila tu? Timeline dia? Masa tu bulan berapa? Bulan 12 macam tu kot. So diorang bagi mungkin awal bulan, and then dia bagi masa seminggu untuk diorang nak lagu tu untuk letak dalam telefilm tu lah. Okay, and then kita tak ada penyanyi perempuan. Kita try offer a few tu, tapi tak boleh mungkin sebab masa. And then minta tolong Alin. Cakap Alin, tolong kali ni boleh tak if tu. Alin pula mungkin dia kerana mengandung tu, biasanya dia akan cakap tak. Biasanya saya dah ajak dia dekat 10 tahun yang lalu. Hafiz Hamidun pun pernah try ajak dia untuk satu lagu duet dulu dengan saya. Dia tak nak. And then yang ni dia tiba-tiba cakap, okay, jom. So kita terus buat. And then terus seminggu tu dah 4 hari kita siap mixing master semua, hantar. And then tiba-tiba ada orang post kat TikTok. My sister-in-law I think. Post kat TikTok, and then tiba-tiba dia terbang sendiri je. So kita plan untuk release lagu tu lepas release telefilm tu lah, sebelum dalam a week before that lah. Tapi tak jadi sebab terlampau banyak orang tanya bila nak release, and then kita decide untuk release 1 bulan 4. Dan Alhamdulillah trending lagu tu paling tinggi, highest is 5 nombor 5 dekat dekat YouTube Music. Okay, lepas tu biasalah kan. Okay. Lagu dah trending, lagu dah ramai orang dengar. Bila dah dengar pun sekalipun, kalau Budi dengar pun, kita boleh tahu alunan dia, vibe dia, dia punya air lagu tu pun dah orang kata ke arah Indonesia, terutamanya ciptaan orang kata macam bunyi kalau bunyi kasar agak ciplak irama seperti Melly Goslow dan Irwan Shah. Mungkin ni satu macam orang bila dah orang kadang-kadang dia benda ni kalau orang pandang positif, dia akan kata wah,
aku macam bangga lah kan. Aku sebagai komposer aku akan semanja bangga orang anggap macam lagu ni. Tapi mungkin kalau dari segi negatif mungkin orang ada yang sentap apa semua kan. Tapi mungkin bagi Aiman apa perasaan bila orang cakap ciplak lagu daripada Melly Goslow ni? Okey, jika tanya saya tentang Melly Goslow, dia antara reference ataupun idol saya dalam muzik. Saya membesar dengan karya-karya dia. Irwan Shah yang nyanyi, Ketika Cinta Bertasbih, and ada a few one lagi. So, if cakap sama dengan dia tu, I try to ask people juga apa yang samanya. Sometimes tu mungkin dia punya, I think it's more to lyrics. Lebih kepada lyrics. Sebab lately ni saya memang more on membaca, lebih pada membaca bahasa-bahasa yang sedikit berbeza. Saya mencuba buat satu benda yang baru. Sebelum ni kita terlalu, kebanyakan lagu sekarang rilis lirik yang terlalu mudah. Okay, so I'm trying to buat satu benda yang kita cakap, okay, kita try buat satu lirik yang puitis tapi sedikit berat. And then alhamdulillah benda tu jadi. Jika nak kata sama dengan Melly Goslow, dia mungkin satu benda yang positif untuk saya sendiri. Alhamdulillah. Dan mungkin juga dia akan jadi satu benda yang negatif. Tapi bagi saya ambil dia benda tu as a positive things lah. So maksudnya I have something to share to people. Satu benda yang baru. And sebelum ni tak ada lagi dekat Malaysia yang buat karya-karya seperti itulah. Alhamdulillah. So saya anggap benda tu positif je. Dan kalau tengok karya-karya sebelum ni pun, Cinta Bunga Dia, Priya Arjuna, and then apa lagi? Bunga Dia, Kekasih sekalipun, saya memang more on lirik sebenarnya. Dia macam Priya Arjuna, aku contohnya lirik dia, aku adalah Sang Arjuna Cinta. So lirik saya memang dah macam tu dari lama daripada Bunga Dia lagi pun. Cuma mungkin sekarang bila lagu orang dah start tahu, so orang akan start tengok, start kaji lah daripada mana. Okay, so lepas ni korang kena tengok daripada awal. Saya buat lagu first is Bunga Dia, and then lirik saya pun memang more on that things, more on bahasa sikit lah. Maksudnya macam tu. Okay, bercakap pasal lirik, apa sebenarnya mesej yang ingin disampaikan dalam lagu ni? Cinta sejati. Okay, banyak kali orang tanya benda ni dekat TikTok, dekat YouTube, dekat Instagram sekalipun. Okay, bagi saya personally, cinta sejati yang saya buat ni tentang saya dengan wife saya. Whatever dalam hidup ni, dia takkan ada manis je. Dia pasti akan ada pahit maung dia. That's normal. So whatever it is, saya akan ada untuk awak, awak akan ada untuk saya sampai bila-bila. That's a true love. For me, that's a cinta sejati. Oh, kiranya lagu ni ditujukan lah kepada isteri lah. Kalau abang budi perasan lah, karya yang saya tulis semua akan relate to my family. Macam Bunga Dia untuk anak perempuan saya, dia Adriana. Macam Priya Arjuna untuk anak lelaki saya, Arjuna Ashar. Dan apa nama ni? Dan lagu Cinta Sejati memang untuk wife saya. Dan satu lagi lagu akan release on bulan 6 ni, Teristimewa untuk drama TV3. Tu memang lagu yang kita record 7 tahun lepas, and then kita baru release semata-mata untuk drama tu. Alhamdulillah, tajuk dia Teristimewa. Yang tu memang saya buat untuk wife saya. Aiman, kebanyakan lagu Aiman memang akan masuk drama. Senang je, macam lagu Araf pun dapat masuk. Araf Aziz. Betul, Araf Aziz, Cinta Hati. Okay, kadang-kadang kita cakap luck and rezeki. Saya bukan ada kabel mana-mana. Tak ada. Saya lebih pegang pada benda tu. Kalau cakap pasal kabel, saya dah 14 tahun bang. Walaupun lagu saya pergi, tapi diri saya tak pergi. Abang perasan benda tu. Lagu saya ke depan, tapi saya tak ke depan. So mungkin ada hikmah dia, which is saya boleh hidup seperti orang biasa. Tapi bila saya pergi ke kedai ni, ada orang menyanyi lagu-lagu saya macam sekarang ni, tiba-tiba saya ke kedai tu, kemana aku cari ganti. So benda tu appreciation from that things yang buat kita rasa yes, alhamdulillah. Maksudnya kalau Aiman cakap macam tu kan, dia lebih kepada populariti lagu lebih kepada populariti Aiman tu sendiri. Betul. Kadang-kadang perasan tak macam Aiman pergi shopping mall kan, tiba-tiba orang depan nyanyi kan, tiba-tiba mungkin Aiman lalu depan dia, macam dia tengok lah Aiman tapi dia tak macam tak perasan. Banyak macam tu. Mungkin sebab saya memang, kalau abang perasan pun, saya memang kurang ke depan. Saya memang bukan sejenis yang TikTokers yang menari. Saya bukan lagi sejenis. satu, kisah Aiman tu sendiri tak ada kontroversi. Apa ya? Saya memang tak suka create something yang tapi ada juga, dulu ada juga lah. Kita tak nak cerita pasal lepas-lepas kan. Yang lepas Okay, tapi maksudnya selepas saya dah kahwin, start slow down. I'm just tumpu on karya yang bagus supaya people dapat relate to dia punya diri dia sendiri. Yes. Dikira lagu ni satu comeback untuk Aiman sendiri. Lagu ni comeback as Aiman Siddiq, dan juga
nak show to people that I have a own label. Was a For You Entertainment. For You tu under Aiman punya? Company dengan dua orang lagi partner, Mio and seorang lagi tadi tu. Tu kita 3 orang ni yang buat For You. Kita start on Cinta Terakhir. Terengganu lah? No. Dua orang ni kat KL. Saya je di Terengganu. So untuk semua benda benda lain, semua dia orang akan settlekan kat sini. Untuk produce lagu je saya akan settlekan. Untuk dokumen ke apa semua, Mio and Raja akan settlekan. So maksudnya macam ni bang. Saya dah hampir stop on 2019. Sebab? Dia bukan pasal frust tentang penerimaan tau. Dia lebih kepada I'm lost. Saya dah lost. Lost dari segi idea ataupun? No. Saya ada banyak lagu. Sangat banyak bang. Sebab saya tak pandai main alat muzik tau. Saya buat lagu semua by mulut lah. By humming and lyrics. So saya memang tak pandai main alat muzik langsung. Ya ke? So bila saya buat lagu je memang by heart lah, senang cerita, by mulut. Contohnya I have something tu, contoh bagi ayat macam Maha Sempurna. Okay, so I can mulai ayat tu I akan elaborate jadi satu lagu. Macam itulah. Faham. So memang tak pandai main muzik langsung. Dan sekarang? Tak pandai. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Saya boleh lah main chord C, tapi saya tak pernah buat lagu pakai gitar. Tak pernah. Okay, selain tak dapat orang kata main muzik, orang tak reti nak main muzik, apa lagi yang sebenarnya orang tak tahu pasal Aiman Sidek? Saya pemalu. Pemalu? Sangat. Pemalu dari segi public speaking ataupun nak berdepan dengan orang ramai atau macam mana? Tapi dia daripada pengalaman daripada awal sampai sekarang dia kena ada improvement lah. Cuma memang saya pemalu. Saya jenis introvert lah, senang cerita kan. Saya tak kurang, kalau orang yang kena rapat dengan saya, I'm okay with that. Kalau orang baru, I macam slow. Macam Abang Budi saya dah kenal 14 tahun yang lalu. So untuk berjumpa kali ketiga keempat, it's like okay, I know you lah, maksudnya macam tu. Tapi untuk orang baru, saya masih ada perasaan yang malu tu. Kena ambil masa yang lama lah. Yes, macam tu. Tapi untuk perform I'm okay. Tak ada masalah. Tapi just macam tu, touch and go. Aiman, ramai sebenarnya nak tahu kisah cinta awak dengan isteri. Mungkin ada yang orang kata tak tahu lagi kan. Macam mana boleh bertemu, boleh bercinta. Mungkin boleh kita lama tu, 9 tahun lepas tu. Okay, saya kenal isteri saya masa isteri saya adalah wartawan TV3 untuk berita. Masa tu dia di Metro rasa Terengganu. And then saya masa tu jelajah APPBH 2009. Okay, so masa tu ada tour di Terengganu. So masa tu jumpa dia lah. Masa tu jumpa dia ialah kita as a lelaki ni kita kejar wanita lah, senang cerita dia kan. Okay, and then masa tu bukan zaman WhatsApp semua tau. So untuk kita dapat number tu kena berani. Saya pula introvert bang. Saya macam aku nak say hi macam mana ni? Kita malu tak say hi, tak boleh. Tu just cakap tapi tak terkeluar dari mulut untuk boleh bagi number semua, tak ada. So masa tu dekat lobby, saya ingat lagi sampai sekarang, masuk ke parking bawah tu, saya tengok dia jalan, saya turun kereta, parking depan dia, and then turun. Ni CD Cinta Terakhir saya. Saya ingat kau tanya dia, mesti dia akan cakap benda yang sama. Masuk album Cinta Terakhir release kan. Suruh dia dengar. Suruh dia dengar. Lepas tu nanti bagilah nombor telefon, barulah saya boleh tahu semua benda. Dan dia tak bagi lagi masa tu. And then saya minta dengan masa tu PA pada Hafiz Hamidun. Maksud Ayib nama dia. So Ayib lah, saya minta dengan Ayib lah nombor my wife Diana. So start daripada tu lah. So kita contact. And then after 2 years tunang. And then after 2 years juga kahwin. Senang ya perjalanan dia? Cakap senang bang. Yang lalui tu yang susah bang. Dia hidup ni apa cabaran dia? Dunia percintaan ni. Di masa tu kita muda. So whatever it is, we think kita yang paling betul lah. So if cakap pasal survivor is macam saya cakap lah, pahit maung dia of course akan ada. Semua benda orang akan lalui. Walaupun manis akan jadi satu kenangan yang paling indah. Dan pahit maung tu adalah satu benda yang kita akan sentiasa rasa bersyukur. Dengan pahit maung tu kita belajar erti untuk apa kita lagi berbaik. So for me, benda-benda macam tu lah. Sebab takkan ada manis ni lah bang. Takkan semua benda manis lah. Okay, cinta pandang pertama. Mungkin ada ciri-ciri ataupun karakter-karakter yang ada pada isteri. Yang membuatkan Aiman terpikat dengan dia. Saya tak suka orang suka saya. Saya jenis macam tu. So masa tu kita budak-budak umur 18-19. So yang dikejar lah orang yang tak saya tak suka orang yang itu macam baru train kan? Baru train. My mom always said that things. Saya memang tak boleh orang suka saya.
Saya tak boleh. Bila saya suka dia, biar saya suka dia. Oh, kiranya kalau misal katalah dia tersuka ketika itu kan, mesti turn off. Mungkin turn off. Mungkin lah bang. Mungkin lah. Tapi alhamdulillah sebab dia memang banyak main tarik tali. So benda thrill, benda yang susah nak dapat ni buat kita hargai lebih. Yes. Itu jawapan yang paling tepat dalam percintaan. Benda yang paling susah kita nak dapat, itu yang kita akan hargai lebih. Jangan nak jumpa macam Aiman. Baru ada cabaran ni. Yes, thrill sikit lah. Thrill. Dia nak thrill sebenarnya. Thrill tu penting kan. Sampai sekarang alhamdulillah 9 tahun. Tahun depan satu dekad kita kahwin. Alhamdulillah masih okey. Alhamdulillah. Isteri kerja apa? Isteri saya kerja dengan tourism Terengganu. Daripada wartawan. Dia lepas masuk wartawan dan kita stay KL lagi. Lepas start untuk melahirkan anak first dia tu, dan kita decide untuk balik Terengganu. Lepas tu dia tak kerja lah sampai melahirkan dia semua. Lepas setahun setengah, and then barulah dia start kerja dengan Manis FM. Sebagai lah. Sebagai dia bukan baca berita ke apa, dia macam penerbit macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Sebab dulu dia dengan TV3 kan, as a wartawan. Okay, lepas tu dengan Manis, and then dia stop sekejap, and then dapat dengan tourism Terengganu sampai sekarang. Okay, sebelum Aiman aktif kan 2-3 menjak ni, mungkin ada yang kata macam Aiman ada bisnes sendiri dekat Kuala Terengganu tu. Yes, saya ada bisnes F&B, sambal tu. So saya buat sambal ngosek. Semata-mata sambal tu? Tak ada benda lain? Tak ada. Memang kita tumpu 100% on sambal lah. Tapi kita tak nama ada. Apa sambal? Sambal ngosek. Tak sempat bawa kat bang. Memang ngosek. Memang ngosek betul lah bang. Cerita dia. Tapi sekarang ni kalau meniaga sambal tu memang beli kan macam alhamdulillah. Khairul Aming tu. Dia level lain bang. Kalau banding dengan Khairul Aming tu dah jauh sangat tu bang. Dia level lain lah. Tapi alhamdulillah lah untuk setiap kita produce tu akan habis. Kita tak buka Shopee sebab tak sempat. Sebab saya buat seorang. So dalam 3 kali seminggu. Masak sendiri? Saya buat sendiri bang. Sebelum ni wife saya buat. Bila dah kerja ni semua saya produce sendiri lah. Saya lah yang basuh daging, saya lah yang goreng daging, saya lah yang retort barang-barang tu semua saya seorang je. Dalam sambal tu ada daging? Saya buat sambal daging. Sambal daging. Cuma nama dia sambal ngosek tu sebab bahasa Terengganu ni ngosek ni menghantui dia. So alhamdulillah ada 5-6 tahun dah kita buat sambal tu. So alhamdulillah, maksudnya kita punya buyer yang tersendiri lah. So once dah siap tu alhamdulillah habis. Once dah siap habis macam tu. Tapi kita produce 3 kali seminggu je lah. Aiman suka duduk di Kuala Terengganu lah berbanding KL. Kalau tanya saya, of course lah bang. Terengganu segala-galanya lah. Kalau kata tempat macam yalah macam keluarga kat sana. Betul kan? Sebab saya dah pernah duduk KL start umur awal muda. Saya umur 19 saya dah stay KL bang. So untuk kerja KL adalah the best lah. Tapi untuk saya rehat, untuk saya tenangkan fikiran saya dengan keluarga di sisi. Di usia sekarang dengan 30 plus, dengan ayah dengan mak pun makin berumur. So the priority dekat dengan keluarga lah kan. Is family. Betul. Anak-anak, isteri semua. Aiman, kita kembali kepada lagu Cinta Sejati ni kan. Okay. Dekat ruangan komen baca tak komen-komen dia orang? Jarang. Okay, yang mungkin ada yang terlintas nak baca semua tu kan. Apa yang saya ada baca satu benda yang rare sikit. Yang rare ada satu komen yang macam saya tak ingat ayat penuh dia lah, tapi macam kenapalah Aiman tak dipandang. Kenapa Aiman dah banyak karya yang dia keluar, kenapa Aiman tak pernah diterima ataupun dipandang oleh masyarakat lah. Tu antara komen yang saya rasa dia trigger saya lah. Okay. So benda tu juga yang buatkan saya rasa nak stop on 2019. Dia bukan frust bang. Dia macam apa lagi yang perlu saya buat untuk people tahu that saya menulis lagu. It's not about popularity tau bang. Dia bukan pasal yes, dia bukan pasal Aiman nak pergi ke depan, nak pergi saya penyanyi lah. No, it's not like that. It's like satu karya tu people know that okay, ni Aiman yang tulis. So appreciation lah. Di usia macam saya cakap lah, bila dah 30 plus ni bang, penghargaan tu lebih kepada appreciate orang tentang lagu-lagu kita. Apa karya kita yang kita buat tu dapat memberi satu benda kesan kepada dia orang. Apa cerita di sebalik apa yang kita tulis tu akan relate kepada dia orang. Saya suka benda-benda macam tu. So bila saya dapat untuk Cinta Sejati ni, saya rasa puas tau. Saya rasa puas bukan sebab orang cakap kau dah popular. No, it's not about popularity bang. Abang pun sendiri dah tahu bila kita makin berumur, benda tu dah jadi jauh dengan kita dah. Ya, betul. So dia bukan keutamaan. Dia is
sejauh mana people appreciate apa yang kau buat. Itu yang saya rasa sekarang is Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya walaupun lambat, Allah dah aturkan plan tu cantik. Allah dah bagi satu jalan yang orang cakap Aiman daripada cinta terakhir, and then I'm stop, and then tu bunga dia, and then I must stop again. I'm try to stop everything, and then my partners dua orang datang, Mayu and Raja cakap no, you cannot stop, and we make this for you entertainment. And Alhamdulillah we start dengan cinta terakhir, kita go to cinta hati, Araf Aziz, and then Alhamdulillah sekarang cinta sejati. So if you ask me, apa lagi yang kita nak? Of course money is the first thing lah. Dalam hidup ni money is the first thing. Cumanya appreciation perlu menyusul daripada setiap apa yang kita buat tu, supaya semangat kita untuk menulis tu makin banyak bang. Di era Aiman muda-muda dulu, yes, sudah tentu populariti yang dicari, tapi mungkin gagal untuk populariti tu, dan Aiman stop sebab mungkin ramai yang tak melihat Aiman tu sendiri. Sebab ketika itu mungkin ada X factor yang tak keluar. Okay, macam ni. Saya suka ayat tu bang. Saya pernah jumpa seorang press untuk satu shoot. Saya suka ayat dia. Saya tak pernah. Tapi dengan ayat dia tu lah, saya change diri saya sendiri. Masuk lagu Bunga Dia. Okay. He said to me, Aiman nyanyi, okay. Lagu-lagu Aiman semua popular. Tapi satu benda, Aiman tak ada aura. Dia cakap masa tu. So, you try to find apa aura, apa X factor yang ada dalam diri Aiman ni, and show people. Start daripada tu lah, Aiman start tulis lagu. And then dia bukan satu pujian pada diri sendiri tak. Dia bukan satu kebanggaan pada diri sendiri. Itu pun bukan. Dia lebih kepada kita mencari ataupun gali apa yang kita perlu kita buat untuk bagi people appreciate more berbanding lagu, berbanding nyanyian maksudnya. So Alhamdulillah. Nama dia Apak lah. Utusan ingat tak? Kenal bang? Apak lah bagi ayat tu kat saya. Saya sangat hargai apa ada lagi dia sekarang. Yes. Ada masih ada lagi. Kata-kata dia tu lah yang membuatkan saya tak pernah tak sempat nak berterima kasih dengan dia. Apa kalau bercakap dengan selebriti ataupun siapa-siapa yang dia interview, dia akan komen direct. Yes, saya suka bang. Dia direct punya. Benda tu yang buat saya trigger, and then saya start tulis lagu. And then Alhamdulillah. Mungkin X factor saya adalah pada penulisan dan kompos lagu. Setiap orang ada cara, ada kelebihan yang Tuhan anugerahkan. Betul. Dan Alhamdulillah, which is ayat dia tu, kata-kata daripada dia tu dapat proofkan diri kat diri saya sendiri untuk mencari suatu benda yang perlu saya buat untuk bagi people acknowledge benda tu. Alhamdulillah. Tak sempat lagi berterima kasih dengan Apak tu. Nanti kita tag dia. Boleh. Kita kembali lagi, suka bercakap, bukan nak ingin bahas balik apa yang berlaku di zaman era permulaan Aiman Siddiq dalam dunia muzik. Alright. Apa yang Aiman kesali ketika itu? Apa yang kalau kita fikir balik, kalau kita nak ulang balik masa yang lepas, apa yang Aiman nak tukar? Saya tak ada benda yang kesal. Kalau abang tanya saya secara jujurnya, tak ada benda yang kesal pun. Apa yang saya lakukan daripada 14 tahun lepas sampai sekarang, dia adalah satu pengalaman, proses pembelajaran. Yang sedih, saya anggap ini satu proses untuk saya lagi positif. Dan yang positif untuk buat saya lagi lebih jadi lagi positif. Semakin umur saya meningkat, semakin banyak benda saya belajar. So untuk cakap pasal kesal pada masa lalu, tak ada benda kesal. Sebab semua benda tu adalah satu memori yang walaupun tak baik, saya anggap ini satu-satu perjalanan diri saya sendiri. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang 14 tahun bang. So kalau saya rasa orang lain mungkin dah stop lah. Tapi I'm still here to show people that I know apa yang saya ada, and I know apa yang saya mampu buat. Dan thank you so much untuk setiap orang yang hargai benda tu. Aiman, kita cerita sedikit pengalaman Aiman ketika dulu. Okay. Mungkin ada yang menyakitkan, pedihnya jadi seorang penyanyi kan. Kalau imbas balik, mungkin ada satu dua cerita kita nak ceritakan lah kan. Sebagai satu pengajaran juga untuk artis-artis yang ada, yang baru-baru nak berjinak ke kan. Mungkin Aiman boleh cerita balik lah apa yang Aiman lalui, kesakitannya bila menjadi artis baru mungkin lah ketika itu kan. Susah tak? Pasal kesakitan tu saya tak boleh, cuma saya boleh jelaskan apa situasi saya berlaku dulu. Di usia muda 19, kita tak ada sesiapa, and then saya pun duduk dengan Hafiz Zamidon, abang pun tahu. And Alhamdulillah, I learn a lot from him. He's like my mentor, he's like my brother. Sampai sekarang pun kita orang masih kawan lah.
kan, masih sebagai contact. Nak cakap every week tak adalah. Maksudnya setahun tu, sebulan sekali tu mungkin akan ditanya khabar lah, 2 bulan sekali. So I learn from him. Dia adalah seorang manusia yang mendahulukan kerja dia daripada semua benda. So saya banyak belajar dari dia. Saya kenal Hafiz Hamidun daripada zaman dia susah sampailah dia sukses. So apa yang dia lalui, saya lalui sebab saya duduk dengan dia agak lama, 2-3 tahun. So nak cakap pasal kesakitan tu, dia bukan satu kesakitan. Macam saya cakap tadi, dia bukan pasal kesakitan tau bang. Tapi bagi orang muda untuk menjadi seorang penyanyi, banyak benda dia perlu fikir. Populariti tak akan berikan hanya kegembiraan. Dia akan ada juga kesakitan di samping benda-benda itu semua. Dan the way kita nak handle diri kita dalam situasi benda itu adalah benda paling penting. Sebab dengan populariti kita boleh hancur. Dengan populariti juga kita boleh gemilang. So fikir yang paling tepat, apa direction yang paling tepat yang kita boleh buat supaya tak menjadi ke arah negative things. So tu masa sebab saya muda, saya banyak duduk dengan Hafiz kan. Jadinya tak ada benda yang negatif sangat lah. Which is my life pun surrounding me was my family. And Hafiz Hamidun, saya pun macam saya cakap, saya introvert, saya tak ada ramai kawan dulu. Kawan-kawan saya semua budak ni, budak-budak Uniten saya lah. Partner saya sekarang ni budak Uniten sekali dengan Uniten? saya. Uniten? Muazzam. Oh, masa belajar dulu? So diorang masih orang yang sama rakan dengan seangkatan lah, rakan belajar dulu. Dengan For You Entertainment pun masih orang yang sama. Mio orang Perak. Perak. Mio orang Perak. Raja orang KL. So kawan-kawan rapat masa dulu lah. So orang yang sama yang masih, so kita dah tahu dah macam mana karakter diorang, apa yang kita boleh buat. If kita cakap kasar, diorang boleh accept. If dia cakap kasar, kita boleh accept. Sebab kita dah tahu dah hati budi. Sebab tu saya cakap, setiap apa yang saya lalui adalah proses pembelajaran. Saya dah kenal orang setiap karakter masing-masing, and then we just made it like this. For You Entertainment sampai sekarang 3 tahun lah. 2 tahun lebih. 2 tahun. Alhamdulillah. Aiman, soalan borak sini habis sini. Boleh? Mesti berdebar. Tak ada. Okey je. So mungkin soalan dia ringkas je. Okey. Kat mana susahnya menjadi Aiman Sidek ni? Kat mana susahnya menjadi Aiman Sidek? Susah Aiman Sidek ni. Apa yang ditanggung, mungkin ramai yang tak tahu kesakitan ataupun, bukan kita nak balik pasal pengalaman tadi kan, tapi bila menjadi Aiman Sidek ni ramai yang tak tahu aku dah melalui banyak benda dalam liku-liku dalam kehidupan aku yang menjadikan diri aku sekarang ini. Saya start 2009, macam saya cakap, saya start 2009. People tak tahu pun kan? Mungkin sekarang baru tahu Cinta Sejati ni. Aiman Sidek tak tahu, saya dah start 14 tahun yang lalu. Kadang-kadang orang ingat saya ni masa umur belasan tu, puluhan. Aiman Sidek dia orang expect kan. So untuk kata lalui yang keperitan, macam saya cakap tadi ya, setiap keperitan yang dilalui itu saya anggap punya satu benda yang saya lalui je lah. Macam Jeb cakap, macam siapa cakap, Nasir cakap apa yang dia hanya satu perjalanan saya lah. Untuk cakap keperitan, saya tak ada simpan dalam hati langsung bang. So tak ada benda yang terlalu buat saya sakit. Macam saya cakap tadi, satu benda adalah tentang appreciation tu lah. Appreciation tu tentang penerimaan. Macam saya cakap, it's not about popularity, it's about the way people appreciate you. So benda tu yang buat saya sedikit kecewa dulu-dulu lah. Dia bukan kecewa macam Aiman kecil hati kecil hati tu di sudut kecil, ruang hati yang kecil tu ada macam dia dia ada rasa perasaan macam ni lah. Kenapa lagu aku naik tapi masih belum diterima. Dia benda-benda macam tu lah dulu. Tapi bila dah makin meningkat usia ni, kita dah start fikir mungkin Allah tak nak bagi lagi. Mungkin Allah perlu suruh you try usaha lagi, and then one day nanti mungkin ada time you. Mungkin macam tu lah. Itu yang saya fikirkan. Tapi bila pasal kesedihan, kesakitan tu tak ada. You tak simpan dalam hati Tak bang, langsung bang. Sebab saya tahu setiap kali tidur kita nak lelap mata, kita maafkan semua orang. Yes, saya memang jenis macam tu. Tanya Araf pun sama. Saya jenis yang positif semua benda. Which is apa yang saya lalui adalah satu benda yang saya lalui je lah. Maksudnya yang negatif tu saya akan try buat jadi positif. And then benda yang positif tu saya try bagi semangat untuk saya terus buat apa yang saya rasa saya perlu buat lah. Biasanya orang introvert ni macam tu kan.
Kerana dia, orang yang suka bersendiri ni macam dia suka pendam juga. Kadang-kadang itulah dalam borak sini habis sini susah juga nak cungkil cerita Aiman Siddiq. Hari tu kan nak juga tanya kan, macam mana jumpa Araf Aziz tu? Pernah datang sini tapi ramai juga orang tengok video dia. Dia memang bagus. Budak tu bagi saya budak yang sangat baik. Saya kenal dia dah lama bang. Dah lama. Masa saya dengan wife saya dengan Manis FM, dia dah praktikal kat sana. Sebelum dia famous dekat TikTok. Betul. Dan dia pernah banyak kali dulu nak buat lagu. Then I said to him, sampai sekarang mungkin dia tak ingat dah. Untuk jadi penyanyi ni kena practice lah. Whatever it is kena practice. Bagus ke tak bagus tu number two. Dalam industri muzik tu bagus dengan tak bagus ni subjektif. Ada setengah orang cakap Aiman nyanyi sedap contoh. Aiman nyanyi tak sedap. So setiap orang ada taste beza-beza. Tapi untuk bagi benda tu confidentkan diri kita sendiri untuk menyanyi. That's why I said to Araf, cari confident menyanyi. And then dia approach lagi saya last year. I said dah confident ke untuk menyanyi depan orang? Dan dia ada karakter dia dekat TikTok dia tu kan. So I said to him, masa yang tepat lah kan? I said to him, if nak release okay, tapi jaga-jagalah. Mungkin ada benda yang orang akan bagi negative feedback kan? Dengan karakter dia macam tu so, kan. dia sanggup ke berhadapan dengan benda tu? Macam saya tak ada benda sebab saya just compose and release under For You Entertainment. So kita just jaga dia sebaiknya. Tapi saya tahu dia budak yang sangat baik bang. Dia tak pernah. Betul. Dia budak yang sangat jujur. Dia budak yang sangat baik. Dekat luar dia sangat berbeza dengan karakter TikTok dia. Saya pun tak tahu kenapa dia menjadi Lisa Blackpink tu. Kau tanya saya personally, saya tak tahu. Dan mungkin juga dia menghabiskan masa bosan dia ketika PKP tu untuk cipta satu karakter baru diri dia sendiri. Saya tak pernah tanya. Sejenis saya personal dia saya tak sentuh. Tapi dia ada satu semangat iaitu untuk menunjukkan yang orang kurang upaya pun can make something dalam industri. Ayat tu yang buat saya macam Allah. Dia cakap boleh tak bagi dia satu peluang untuk realisasikan impian dia untuk ada satu single. Cinta Hati Cinta Hati. Then I said kita bincang banyak juga masa tu kan, before release Araf kan. So ada argument, ada benda-benda yang kita bincang. And then last kali kita decide yang yes, Araf deserve chance lah. And then kita buat dia. Cinta Hati tu lagu lama ataupun lagu baru? Lagu baru. Memang dicipta khas untuk dia? Actually Cinta Hati ni kita memang lagi perempuan kan. Kita target kita okay, nak kasih kat siapa? Target Siti Nurhaliza masa tu. Sekali dapat kat Siti Araf kan. Serius lah? Serius. Tak adalah. Setiap orang ada target masing-masing kan. So kita target untuk ini kalau wartawan dengar ni confirm headline. Target Siti Nurhaliza. Target macam tu lah kan. Masa tu je lah. Kita pun baru start For You masa tu. Dan target kita memang lagu tu, kita tahu lagu tu ada something, iaitu ada roh dia sendiri. Ya betul. Tapi bila Araf nyanyi, dia catchy lah. Bila Araf nyanyi lagu tu bang, dia bagi satu emosi tau. Abang tanya saya, semua orang boleh nyanyi. Setiap orang boleh nyanyi. Tapi emosi tu tak semua orang kan dia. So Araf ni, dia adalah yang, dia bukanlah penyanyi yang betul-betul bagus if abang tanya saya. Tapi dia boleh menyanyi. Tapi dia ada emosi yang berat. Emosi yang berat tu yang buatkan lagu Cinta Hati tu diterima. Kan? Sampai dia macam, Araf ni dia gifted lah. Dia unik lah. Dia unik. Walaupun banyak orang cakap negatif about him, dengan saya tak. I know him well. Saya kenal dia daripada bertahun-tahun lepas. So people can talk whatever they want. Tapi I know Araf is sebaliknya. Dan Alhamdulillah, dengan semangat dia tu yang buatkan Cinta Hati, bagi saya dia terima almost 500k dekat YouTube. Not bad lah. Not bad lah bang. Bagi satu benda baru. Penyanyi yang established pun susah tau. Yes, dapat 500k. Gila. Betul. So maksudnya kita orang bimbang juga sebab dia TikTok dia is a character. So untuk release lagu tu mungkin orang takkan dengar bang. Mungkin orang macam kau macam tu lah. Macam kalau skeptical manusia-manusia kan. Tak payah dengar lah ni mesti. Tapi Alhamdulillah orang tengok and banyak komen yang positif. So benda tu yang bagi dia satu semangat yang dia suka lah. Which is orang yang kurang upaya, dia ada keupayaan, telinga dia tak dengar sangat, abang tahu kan. Tahu. Tapi dia boleh record lagu dengan baik. And then dia boleh menyanyi dengan okey. So apa lagi yang nak? Dia nak peluang, kita bagi peluang. Alhamdulillah diterima. Dan sampai sekarang 2 lagu
2 lagu dah release and sekarang drama dia dah main drama dah untuk lagu Cinta Hati. Satu lagi lagu Lagu Raw. Lagu baru release. Baru release. Tapi kita tak start promote sangat sebab dah ada dekat YouTube. Dah ada dekat YouTube, di digital platform semua ada. RA dah Raw. Kita nak dengar lagu Cinta Hati daripada suara Aiman Siddiq ni. Macam mana pencipta lagu dia nyanyi lagu Cinta Hati Mengertilah cinta hati, tiada yang bisa ditangisi. Walau ribut melanda, ku akan tetap di sini bersamamu. Mengertilah cinta hati, tak semuanya terukir indah. Macam tu abang. Dia lain, saya jenis lewe sikit dapat dekat Aiman Siddiq lah lain jadi. Lain bang. Tapi dah tanya, kita cakap pasal Araf lagi lah. Antara bakat baru yang mungkin ramai yang macam berbolak-balik lah kan, nak support ke tak nak support ni. Terutamanya sekarang bila saya ada berborak dengan dia, Araf, macam mana dengan perkembangan awak? Dia kata saya susah nak pergi ke mainstream, maksudnya nak pergi masuk radio, nak pergi support dekat TV. Katanya sebab stesen TV dan juga stesen radio ni tak nak support dia sebabkan ada image yang lain dekat TikTok dia tu. Benda tu sudah bincang sebelum dia release lagi. Benda tu yang jadi argument antara kami. So kita tak boleh nak salahkan pihak radio ataupun pihak TV sebab dia orang pun ada guideline masing-masing. Kan? So kita pun tak boleh nak cakap lebih pasal benda tu. Cumanya macam kita orang cakap buat dulu apa Allah yang tentukan. Kita dah cuba sebaiknya. Kita bagi syarat kat dia. Cuma kita bagi syarat kat dia dah masa tu. Kita cakap if kat luar semua tak boleh pakai macam TikTok punya itu. Dan Alhamdulillah dia ikut lah. Alhamdulillah. Cuma pasal penerimaan tu saya tak boleh nak cakap lebih bang. Sebab saya tahu setiap radio, setiap TV dia ada guideline dia. So whatever it is kita kena hormati apa yang diorang tu. Cuma bila dah diterima sampai 500,000 views tu, satu pencapaian sebenarnya. Macam yang baik untuk Araf dah. Dan Araf sebenarnya dia bernasib baik sebab dilahirkan dan lagu dia dilancar semasa TikTok dia tengah. Sepatutnya TikTok yang menjadi sekarang dah makin trend. Dan kalau Aiman perhatikan kan dekat TikTok ni sebenarnya satu platform untuk orang kata orang ramai yang support OKU. Betul. Kan? Betul. Kalau gambarkan macam kalau kita tengok dekat IG ada tak yang OKU yang berani yang buat IG live apa semua, kita tengoknya macam satu benda yang macam kita tak pernah sangka TikTok boleh kumpulkan macam satu benda yang positif lah. TikTok bagi satu duit hidup yang baru pada diorang sebenarnya. Ya, betul. Sebab banyak kata komen-komen positif lah untuk orang-orang yang kurang upaya ni kan. So sometimes diorang nak perlukan benda tu. Sebab untuk diorang hadapi hari-hari yang mendatang, if negative things yang berfikir dalam kepala diorang susah. So dengan so TikTok ada benda yang positif from there lah. Kan? Macam abang cakap tadi lah. Bila orang kurang upaya buat live sebab support daripada manusia-manusia semua kan, daripada TikTokers ni hadir. Sebenarnya dia orang tak macam Araf ni, dia tak perlu risau sebenarnya sebab kita pun ada macam podcast kita, banyak lagi online yang boleh siarkan. Bagi saya zaman sekarang zaman digital bang. Abang pun sama dengan saya. Kita daripada 2009 peredaran zaman daripada zaman press, daripada zaman ni sampai sekarang semua on digital. So untuk cakap pasal tumpuk on radio and TV tu masih perlu sebab itu pun satu peluang kat sana kan. Cuma if tak ada peluang tu, kita boleh pakai peluang macam sekarang lah, podcast, digital, TikTok, Instagram semua kan. So ruang dan peluang tu sentiasa ada. Walaupun bukan secara menyeluruh, tapi Alhamdulillah masih ada. Tu yang Araf masih positif lah result dia. Alhamdulillah. Walaupun tak ke TV and kurang. Radio dia quite okay sebenarnya. Untuk Cinta Hati radio quite okay. Baik Era play, Hot play kan. Raw ni lagu apa? Raw ni bukan saya yang tulis. Jadi nak cakap lebih pun saya tak tahu. Nak kena jemput Araf. Abang kena jemput Araf. Selain Araf, siapa lagi yang artis-artis baru di bawah For You Entertainment? Okay, sekarang kita ada beberapa projek yang sedang dijalankan lah.
Antaranya Afizi Khairi, AG tu. Oh, AG. AG bawah For You. Dia bukan, dia per project. Per project. So insyaAllah soon akan release. Tajuk dia Ku Bertahan. Oh, akan datang insyaAllah. Strong, lagu yang kuat lah. AG ada vokal yang bagus lah. AG dia lantang pun boleh. Dia fleksibel, dia punya vokal kan. He's a good guy. Dia boleh lagu rancak pun boleh, lagu cuba sebab tak ramai manusia yang macam yang paling cepat record lah. Kita orang record biasanya paling minimum is dah record dah lagu untuk dah siap dah. Lagu dah siap semua dah. Cuma kita tengah cari point yang sebenarnya, time dia yang tepat. So benda-benda macam tu lah. Kita pun tengah cari drama for him juga. And kita tengok macam mana nanti. Selain AG siapa? Selain AG kita ada a few lagi. Alin tahun depan dah cakap dengan Abang Budi tadi. Lepas tu kita ada Tengku Syah bulan 8 ni. Tengku Syah pun penyanyi baru. Dia adalah penyanyi lama. Seorang Profesor Madya UiTM. Nanti boleh jemput. Tapi dia seorang yang berfalsafah. So lagu-lagu puisi lah ni. Tak dia lagu dia pun still ballad. Dia like Anwar Zain tapi not too much lenggok. Tak too much lenggok. Lepas tu kita ada a few lagi yang dalam proses tengah tu. Saya pun ada a few songs yang hantar tu label juga. Tengok macam mana. If ada yang okay, kita akan buat insyaAllah. Tak tahun ni, awal tahun depan. Macam Aiman sendiri selepas Alin ni mungkin akan ada lagu untuk berduet dengan Alin, ataupun Aiman ada cita-cita tersendirilah, ramai lama dah pendam kan dalam hati, aku dah target satu hari nanti aku akan berduet dengan penyanyi perempuan ni mungkin. Okay bang, if tanya saya personally, Malaysia saya nampak dua orang. Satu Datuk Siti Nurhaliza. Okay. Dua is Toti, siapa tak nak. Kan? Kalau tanya siapa, semua kata macam nak collab dengan dia. Saya minat lah. Hana Delisha pun saya rasa Hana Delisha sangat sesuai dengan karya-karya saya. Sebab tone dia pun lebih kepada macam gitar Gutawa punya style kan. Lepas tu kalau Indonesia, I wish untuk dapat chance dengan Melly Goslow one day. Wow. Melly ni kira macam idola ke daripada apa, saya dari kecil penciptaan lagu tu. Saya suka lagu-lagu dia. Saya macam lagu-lagu yang orang lain nyanyi, dia nyanyikan pun saya suka. Saya suka the way dia, kata-kata dia dalam setiap karya dia. Saya suka setiap momen-momen yang dia letakkan dalam setiap karya dia. Setiap karya dia ada cerita. That's why setiap karya saya pun ada cerita. Sebab I learn a lot from her. Lagu gantung. Setiap lagu dia mesti lagu ada denting. Denting yang So kalau cakap pasal tiru tu tak. Cuma bila kita dibesarkan dengan karya-karya diorang, so kita akan banyak inspirasi semualah daripada karya-karya tu. Tapi tiru tak ada insyaAllah. So Aiman, bila dah kata lagu Cinta Sejati ni dah trending, dah kira boleh Budi katakan sukses lah, kan? So akan datang mungkin Aiman dah tahu dah formula dia, aku nak macam air lagu dia macam sekian-sekian macam ni lah. Sekian macam lagu Cinta Sejati ni benchmark lah untuk Aiman, betul tak? Betul. Cinta Sejati sebenarnya kita tak sangka Iza macam raja awal-awal lagi dengar lagu tu, man insyaAllah lagu ni pergi man. Sebab Malaysia tak ada. Malaysia semua raja-raja. Okay. My partners ni lah cakap lagu ni insyaAllah pergi man. Sebab Malaysia tak ada. Sekarang Malaysia banyak more yang fast beat ataupun yang high key. Baik kita try tu. Yang lagu tak apa-apa kan sekarang. Aku benci lagu yang tapi kita try buat something yang tenang, mendamaikan, and then lyrics yang buat people terfikir tentang apa lagu ni. So kita kepompong, tiba-tiba kepompong jadi rama-rama. Yes. Banyak yang tanya soalan tu, kenapa kepompong jadi rama kan sekejap. Apa masalah dia sekejap? Saya just nak bagi benda tu adalah satu perumpamaan kepada satu masa ke satu masa. Dia bukanlah satu benda yang kita cakap berapa lama dia, kita pun tak pernah kira kan. So maksudnya kepompong jadi rama-rama tu adalah satu daripada masa ni ke masa ni. So penantian lah maksudnya. Satu penantian lah. Maksudnya satu perjalanan daripada A ke B. Tu tapi tak naklah cakap daripada A ke B kan. So kita bagi kepompong jadi rama-rama. Sekarang dah jadi lagu tema untuk drama apa? Telefilm. Tak release lagi. Telefilm tak release lagi dah. Release lagi. Kita release awal dulu. Setiap kali Aiman keluar lagu pun
ada je yang macam drama-drama nak ambil kan. Kira satu macam privilege juga. Itu yang orang nampak positif lah. Banyak lagi lagu lain yang sebab tak mungkin ramai yang macam rasa penerbit pun tahu bila dah kata trending dekat YouTube, ambil je kan. Betul kan? Lagu ni macam patut dia ambil oleh drama berepisod. How I wish bang, how I wish. Jawapan dia how I wish. Jawapan dia. Tapi setakat ni masih ada a few yang bertanya tapi belum confirmation ni. Hopefully akan ada doa-doa kan insyaAllah. Aiman dulu pernah berlakon Tak. Nak berlakon macam mana bang? Tak boleh. Guys, aku pun tak sangka sebenarnya dia start dengan lagu nasyid lah, lagu-lagu irama Islami, dan kalau kita cungkil balik zaman-zaman muda dia pernah menjadi juara naib juara pertandingan ni. Akademi Nasyid. Bukan. Sebelum tu lagi dia pandai mengalunkan azan. Pertandingan azan. Sekolah dapat nombor apa masa tu? Johan masa sekolah Johan. Saya mau tu tilawah sebenarnya masa sekolah. Tilawah dan nasyid. Sedap mengaji Cuba sikit kita nak dengar. Sikit kita nak suara dia mengalunkan taranum sikit. Saya baca surah Ammar sikit lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا. Dia panjang tapi Sadaqallahul Azim sampai situ. Sedap suara dia. So mungkin akan kembali buat comeback dengan lagu-lagu nasyid ataupun abang pun tahu jiwa saya memang nasyid bang. Religi sikit. Jiwa saya nasyid. So memang saya ada banyak lagu religi sebenarnya. So, dalam simpanan dan ada a few yang kita pun akan release zikir. Ada release zikir untuk maybe Ramadan Ramadan akan siap dah. Lepas tu kita ada perancangan untuk duet dengan idola-idola nasyid saya. Seperti? Abang tanya saya, idola saya lain tim, Yasin, Hafiz Hamidun dan Abang Munif, semua tu lah. Banyak sebab saya membesar dengan diorang kan. So if abang tanya saya, jiwa saya adalah penasyid sejati. Jiwa saya penasyid sejati. Tapi saya lebih suka gambarkan diri saya sebagai seorang manusia yang suka meneroka benda baru. So daripada nasyid saya try pergi religi. And then I try to create lirik yang different. I try to create new melody. So macam saya cakap setiap tahun dia akan ada satu perubahan dari satu perubahan ke yang lain. Aiman, 5 tahun akan datang. Kalau sekarang ni kita dah tengok jadi penerbit, jadi komposer, jadi penyanyi. Okay. So mungkin 5 tahun akan datang, mungkin ada something yang macam aku nak cuba. Mungkin sekarang ni dah rasa macam di zone selesa ataupun tak ada lagi. Tak ada. Kita orang masih lagi sentiasa mencari benda-benda yang baru lah. So mungkin 5 tahun akan datang, apa lagi yang nak dicuba? 5 tahun akan datang saya harapkan di mana Aiman Siddiq berada ketika itu? Agak-agak. Okay, saya ada 2 impian. Satu, 5 tahun akan datang Aiman Siddiq akan ada target saya lah untuk a few drama. Saya akan jadi main. Sekarang ni sangat susah untuk jadi utama bang. Sekarang cita-cita nak jadi pelakon Bukan drama, lagu drama. Lagu drama yang utama. Jangan bang. Aku pun terkejut. Berlakon satu benda yang berlakon tak. Saya tumpu apa yang saya tahu lah, senang cerita. So saya letakkan diri saya. Tapi benda tu katanya macam senang bila dah lagu tu best, ramai penerbit akan cop kan. Ramai yang cakap macam tu tapi yang nyatanya masih belum kuat lah. So saya harap macam lama saya 5 tahun lagi kita orang dah cukup kuat untuk dapat benda tu. And then my label For You Entertainment ni akan jadi satu label yang akan produce more songs and then dan juga kita akan dapat memberi bukan persaingan kepada label lain. Dia adalah kepada memberi satu benda yang perubahan yang sentiasa ada. Maksudnya sentiasa kita produce lagu baru. So kita akan merancakkan lagi industri, artis-artis baru yang lagi positif. So kita harapkan benda tu 5 tahun lagi lah. Sebab saya tahu saya nyanyi dia akan ada sampai tahap by 40 kita akan stop. Sebelum ni saya
Saya letakkan sampai 35. Saya letak di 35 saya nak stop. Tapi bila dah sampai tahap 33 dah sekarang, saya boleh lagi tambah sikit lagi, so 40. So mungkin saya dah 38 nanti saya akan tambah 45 pula. And so tapi setakat ni macam tu lah. Saya lebih suka untuk letakkan diri saya as a saya ada label, saya ada talent bawah saya, dan macam sama saya pun nyanyi. So saya harap 5 tahun lagi semua benda tu akan membuahkan hasil yang positif. So orang-orang ramai pun akan start tahu yang kita akan hasilkan lagu-lagu yang berkualiti untuk orang telinga diorang yang dapat relate tu diri diorang sendiri, kisah hidup diorang sendiri. Dan biar saya lebih suka ayat saya macam ni, biar semua orang dapat merasa lebih sempurna dengan karya-karya saya. Oh, hari tu Budi ada dengar juga lagu Raya Raya yang bahagia. Tu semua artis Poyo. Tu pun projek. Tu semua budak-budak Terengganu. Semua Insta famous Terengganu. Yang kenal kat dalam tu Araf, Aiman ada, Ervan ada. Tapi Ervan tak nyanyi lah. On video clip Ervan ada. Tapi semua tu adalah Insta famous Terengganu. Macam yang nyanyi tu Anwar Fadilah, lepas tu Echa. So dua orang ni suami isteri. So baru kahwin. And then dia pun Insta famous. Lepas tu yang berlakon dalam yang join video clip pun Ervan Rizwan, Syafiq Sky, Christina. Semua TikTokers lah. Semua TikTokers. So tu projek untuk negeri Terengganu. Dah senang. Lagu pun catchy lagu simple lah. Aiman, raya dekat Terengganu, tahun ni apa yang beza? Malam raya saya atas jalan lagi bang. Sebab Aiman kata-kata sebab petang pagi tu saya ada muzik-muzik bang. Okay. Yalah. Pagi tu pukul 12 awak kat sini? Saya kat KL sebab ada muzik-muzik. Muzik-muzik lepas tu? Undangan. Lepas tu saya dah plan untuk balik KL esokannya sebenarnya. Planning dia untuk balik KL esokannya. Okey, betul. Tapi balik juga sebab balik lah. Lepas pukul 1 pukul 2 tu balik, tak tidur dekat Temelut. Tak jam apa. Tak jam kan. Satu sampai pukul 8 tu saya dekat Kertih. Kertih ke apa. Lepas tu tiba dengar buka radio masa tu raya jatuh pada hari betul. Cakap nasib baik balik. Kalau tak raya kat KL lah kita. Dah sampai Jetih dah. Sampai Kertih. Sampai Kertih situ. Sampai kat Kertih saat tu. So sempatlah esokan raya tu sempat di Terengganu lah. Suasana Terengganu best bang. Apa yang best raya di Terengganu ni? Terengganu ni sama dengan Kelantan? I think sama. Pantai Timur saya rasa dia masih ada sifat kemelayuan yang tinggi lah. Sifat tradisional tu masih tinggi. So kunjung mengunjung, tolong menolong, mercun tu normal lah kan. Tapi maksudnya suasana tu. Tapi kali ni lebih meriah sebab ramai yang balik kampung. Betul. Tahun ni havoc sikit lah. Havoc sikit. Terengganu best lah. Senang kalau abang tanya saya macam mana Terengganu, jawapan saya satu je, Terengganu best. Okay, kita buat promo lagi untuk Cinta Sejati daripada Aiman. Mungkin Aiman nyanyikan sedikit lagu tu, kemudian kata-kata mungkin terima kasih kepada semua penonton yang support lagu ni lah sampai ke menjadi trending kan. Okay. Kemana ku cari ganti, kemana ku cari dia, umpama menantikan kepompong jadi ramah-ramah. Alright. Alhamdulillah, terima kasih untuk setiap support, setiap doa, setiap kata-kata yang positif, setiap share dari semuanya. Thank you so much dalam lubuk hati saya dan juga tim saya sendiri For You Entertainment. Kita sangat hargai setiap yang positif dari korang semua. And then jangan lupa untuk follow Instagram saya Aiman Siddiq _6263, TikTok saya Aiman Siddiq, dan juga For You Entertainment 4U Entertainment, ENTERTAINMENT. So follow kat sana semua untuk tahu kita punya talent, saya sendiri and a few lagi. So korang akan dapat tahu banyak info di sana insyaAllah. And thank you so much, saya sangat-sangat hargai. Thank you Abang Budi, thank you semua yang support Cinta Sejati. Doakan lagu ni dapat memberi rasa yang sempurna pada semua insyaAllah. Agak-agak lebih boleh pergi 2 juta dalam masa beberapa minggu lagi. Sekarang dah 1.1. Mungkin lepas ni bila dah orang kata viral lagi dekat TikTok, masih jadi lagi trend itulah nak cakap macam mana. Semua saya doakan yang terbaik. Saya doakan yang terbaik. Saya harap dia dapat memberi satu benda, satu benchmark yang positif lah. Saya harapkan macam tu lah. But that's why saya sangat appreciate whatever people. Saya dah 14 tahun kan saya dah cakap kan. So bila dapat macam ni, appreciate kita lebih. Dia main excited lah. Excited. Dia macam pembuka semangat you untuk terus berkarya. Dia memberi saya satu rasa yang yes, alhamdulillah.
finally Allah give jalan yang terbaik untuk kita. Dan harapnya dengan peluang yang macam ni akan ada lagi ruang-ruang yang terbuka untuk kami, insyaAllah. Macam kita orang kalau bercakap pasal konten, kita satu je tips dia. Kita buat konten apa yang orang nak tengok. Faham? So saya faham ayat bang. So sekarang ni Aiman dah jumpa jalan tau. Betul. Oh, ini rupanya orang nak tengok. Orang nak dengar. Betul. So just proceed. Macam tu. InsyaAllah bang, doakan bang. InsyaAllah. So kita harapkan karya Aiman Siddiq terus berkembang selepas ini. Jangan orang kata berhenti di setengah jalan, sebab dia pun banyak lagu yang nak bagi dekat artis-artis baru kan. So kita lepas ni mungkin nama Aiman Siddiq ni terus bertata di hati semua pendengar-pendengar. Dan kita harapkan dia bukan Melly Goslow lah. Melly Goslow versi lelaki gitu. Amin insyaAllah. Okay, Aiman dan tim semua, terima kasih banyak-banyak sudi datang. Thank you so much abang. Sebab kita pun tak berapa nak aktif lagi ni podcast ni. Artis ramai yang nak datang. Cuma kita baru balik daripada travel, baru balik raya kan. Kita betul. Punya nak start balik untuk podcast susah. Ni. Semoga dengan hadirnya saya akan lagi aktif abang selepas ni bang. InsyaAllah. Thank you so much bang. Saya sangat appreciate daripada 14 tahun dulu sampai sekarang. Thank you so much bang. Alright, thank you so much you guys yang sudi mendengar podcast Borak Sini Habis Sini. Apa kata like, share dan komen. Follow Aiman Siddiq dekat social media dia. YouTube saya boleh juga bang kan? Ada. YouTube For You Entertainment. Kalau boleh. You guys subscribe guys. For You Entertainment, cari je. Kat situ banyak orang kata artis baru, lagu Aiman. Sikit lagi korang yang excited nak dengar suara Alin Siddiq tu akan datang, nantikan. Alright guys, thank you so much for watching. Assalamualaikum. Okay. This is how we do this.